Salam sejahtera. Calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya presiden digesa untuk berwaspada terhadap campur tangan asing serta ancaman keselamatan siber. Ini termasuk percubaan pihak luar untuk mempengaruhi politik tempatan secara terselindung. Agensi-agensi pemerintah termasuk Kementerian Ehwal Dalam Negeri menyatakan para calon memainkan peranan penting dalam melindungi integriti pilihan raya. Calon-calon juga disaran untuk tingkatkan pemahaman mengenai ancaman-ancaman ini serta bagaimana untuk melindungi diri mereka. Ini termasuk melindungi akaun online dan media sosial mereka serta simpanan data. Mereka juga dinasihati untuk memantau platform masing-masing bagi sebarang kegiatan mencurigakan dan tidak berkongsi semula maklumat tersebut. Pihak berkuasa juga mengingatkan orang ramai mengenai peraturan pilihan raya seperti larangan ke atas filem politik parti, tinjauan undi serta melakukan kiraan awal. Demi memastikan kempen politik berjalan dengan penuh tanggungjawab, agensi pemerintah menyatakan orang ramai dilarang menerbit atau mengedarkan filem politik parti. Ini termasuklah filem yang boleh menjejas undi dengan menyelitkan elemen drama atau animasi untuk mempengaruhi penonton. Mereka yang menerbitkan filem sedemikian akan disiasat dan didakwa. Selain itu, kesemua iklan secara online perlu menyertakan nama lengkap mereka yang memainkan peranan aktif dalam menerbitkannya, termasuk siapa yang meluluskan kandungan berkenaan. Rakyat Singapura boleh memuatnai iklan pilihan raya secara online kecuali pada hari bertenang dan hari mengundi. Mereka yang bukan rakyat Singapura pula tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam kegiatan pilihan raya sewaktu tempoh ini. Dua bakal calon presiden masih berselisih pendapat sama ada salah seorang daripada mereka patut berundur diri sekiranya kedua-duanya layak menjadi calon. Tan Kin Lian berkata beliau dan George Goh tidak semestinya memecahkan undi bagi mereka yang inginkan seorang calon bebas selaku presiden. Oleh itu, cara terbaik adalah untuk lihat siapa yang pengundi mahukan. If the people prefer Mr. George Goh, I say okay, that's fine. I have respect for Mr. Goh anyway. If the people prefer me, I hope Mr. Goh will also agree. But of course, it's quite hard to know what the people prefer. So this one has to be decided. And one possible way is to take a coin and twist a coin. Encik Tan turut memuat naik satu catatan di Facebook Ahad lalu meminta setiap orang untuk meninjau 10 individu lain siapa yang akan mereka undi. Semasa sesi sarapan pagi tadi, Encik Tan berkata satu atau dua individu sudah pun mengirim dapatan mereka namun beliau merasakan ia mungkin keputusan palsu. Menurut garis panduan Jabatan Pilihan Raya, hasil tinjauan sedemikian atau kiraan awal tidak boleh diterbitkan semasa tempoh pilihan raya. Sementara itu, George Goh menggesa semua bakal calon presiden agar tidak terbawa-bawa dengan idea-idea berupa khayalan. Beliau berkata jawatan presiden satu tugas penting dan mereka yang masih ragu-ragu tidak seharusnya bertanding. Mengulas tentang dirinya, Encik Goh berkata beliau jelas tentang komitmen selama 6 tahun sekiranya terpilih. I want to run the campaign as best as I can. And a unified campaign. Please, 4 of us, including myself, do the best and show the people we coming is our own cause. We coming in because we know the task, what we intend to do. Semasa mengunjungi Persatuan Suku Teochew siang tadi, Encik Goh menarik perhatian Presiden-Presiden Singapura sebelum ini semuanya tidak mempunyai pengalaman bertugas di Bank Pusat atau Dana Kekayaan Negara SWF. Itu tidak bermakna mereka tidak tahu bagaimana untuk menguruskan rizab negara. Ini sebagai jawapan untuk seorang lagi bakal calon, Ng Kok Song, yang mempersoalkan sama ada Encik Goh dan Encik Tan Kin Lian mampu memikul tugas sedemikian sebagai Presiden. Encik Ng merupakan mantan ketua pegawai pelaburan di GIC. Pengakuan bersalah yang dibuat awal berkemungkinan membawa kepada pengurangan hukuman sehingga 30%. Ini menurut garis panduan yang dikeluarkan oleh panel penasihat penghukuman.
Penyelesaian kes yang lebih cepat juga mungkin dapat membantu para mangsa untuk meneruskan kehidupan lebih awal. Buat masa ini tertuduh memang diberi hukuman yang diringankan jika mereka mengaku bersalah. Namun garis panduan itu kini menyediakan keterangan yang lebih tekal dan jelas. Ia menetapkan seberapa jauh hukuman boleh dikurangkan berdasarkan bila pengakuan bersalah dibuat. Panel itu menyatakan langkah itu bukan bertujuan menggalak tertuduh mengaku bersalah sekiranya mereka ingin tuntut perbicaraan. Hukuman juga tidak boleh dikurangkan di bawah tahap minimum Undang-Undang Singapura. Seorang peguam jenayah berkata garis panduan itu membantu memberikan kejelasan tentang apa yang berlaku apabila pengakuan bersalah dilakukan. When accused persons know specifically what they're going to obtain in terms of a sentence reduction or in terms of the actual sentence to be imposed, that level of certainty gives them more confidence as to how to proceed with the case. The greatest fear is the unknown for many accused persons. That's why, this guideline is there to help them. Seorang bapa dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun kerana membunuh anak kembar lelakinya berusia 11 tahun yang autistik. Xavier Yap, 50 tahun, mencekik kedua-dua anaknya sampai mati pada Januari lalu berhampiran sebuah terusan air di Upper Bukit Timah. Yap mendakwa dia lakukan perbuatan itu bagi menghilangkan beban isterinya yang perlu menjaga anak-anak mereka. Dia juga takut anak kembarnya itu dibuli orang lain pada masa akan datang. Semasa menjatuhkan hukuman, Hakim Vincent Hung berkata, tindakan Yap itu berpunca daripada kepercayaan yang salah bahawa dia boleh mengurangkan penderitaan anak-anaknya. Yap pada awalnya dikenakan tuduhan membunuh yang boleh membawa hukuman mati. Namun pihak pendakwa menukarnya kepada pertuduhan lebih ringan selepas mendapati Yap mengalami kemurungan agak teruk semasa insiden berlaku. Mulai bulan depan, syarikat-syarikat di sektor hospitality boleh mengambil porter dan juru kemas dari negara-negara seperti Myanmar dan Vietnam. Kedua-dua bidang tugas itu ditambah ke dalam senarai pekerjaan yang perlukan tenaga kerja dengan segera. Dengan ini, majikan dapat mengisi jawatan kosong sedia ada dari negara-negara bukan tradisional. Dipanggil Senarai Pekerjaan Sumber-Sumber Bukan Tradisional NTS, ia bertujuan membantu majikan membuat penyesuaian kepada penanda aras gaji PAS berkemahiran yang lebih ketat serta levy yang meningkat. Sesetengah hotel sudah pun mengintai peluang mengambil pekerja dari beberapa negara seperti Myanmar, Vietnam dan Indonesia. Menjelang pelaksanaannya September ini, restoran-restoran masakan India juga boleh mula bermohon untuk membawa masuk tukang masak dari India, Bangladesh dan Sri Lanka. Kementerian Tenaga Manusia MOM menjelaskan langkah ini turut menyokong budaya berbilang kaum di Singapura. Ini sedang tempat-tempat makan lain juga boleh menggajikan pekerja dari Malaysia, China dan negara-negara Asia Utara. Syarikat-syarikat yang ingin tembus pasaran di wilayah selatan China akan menerima lebih banyak sokongan. Inisiatif baru ini bertujuan membantu syarikat-syarikat raih pemahaman lebih mendalam mengenai cara melakukan perniagaan di sana. Program Dewan Perniagaan dan Perusahaan China Singapura SCCCI dan Enterprise SG juga akan menghubungkan mereka dengan peluang perniagaan baru. Syarikat-syarikat dapat tingkatkan pemahaman menerusi bengkel tambahan untuk menjalankan perniagaan di China. Mereka juga boleh mendapatkan nasihat tentang etika melakukan perniagaan dan cara-cara untuk meningkatkan lagi hubungan dengan perniagaan di China. SCCCI dan Enterprise SG akan menghulurkan sokongan kepada perniagaan-perniagaan yang sedang meneroka pasaran China menerusi rangkaian yang ditubuhkan di wilayah seperti Guangzhou. Bercakap kepada para pemimpin perniagaan di acara Dewan itu, Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkongsi bagaimana syarikat-syarikat boleh berkembang dengan jayanya. So I encourage every company to compete and innovate, yet at the same time also come together and collaborate to solve common challenges and chase opportunities together. This will enable our companies to continue growing and thriving and our workers to have a better future. Keupayaan Angkatan Udara Republik Singapura RSAF akan dipamerkan sepenuhnya di acara rumah terbuka fizikal pertamanya bulan depan.
Ia merupakan yang pertama diadakan seumpama ini dalam masa 7 tahun. Antara sorotan utama, cara RSAF bertindak balas kepada ancaman bom di dalam pesawat. Dalam simulasi ini, sebuah penerbangan awam berada dalam bahaya. Disyaki terdapat ancaman bom dalam pesawat. Dalam tempoh masa yang singkat selepas menerima amaran, RSAF mengerahkan 2 jet pejuang F-15SG. Jet-jet itu kemudian mengiringi pesawat tersebut sehingga ia mendarat dengan selamat. Senario ini adalah sebahagian daripada paparan pertunjukan udara selama 20 minit direka untuk mendebarkan jantung para pengunjung ke rumah terbuka RSAF 55. Mereka yang meminati peralatan pula boleh melihat dengan dekat 18 aset RSAF yang dipamerkan. Ini termasuk jet pejuang F-15SG serta helikopter jenis Chinook yang merupakan kegemaran ramai. Selain itu, terdapat 3 dewan pameran interaktif bagi para pengunjung untuk mempelajari sejarah dan transformasi RSAF sepanjang 55 tahun lalu. Turut ditampilkan pelbagai teknologi baru serta usaha RSAF menjadikan operasinya lebih mesra alam. Untuk memberi para pengunjung pengalaman lebih interaktif dan mengasyikkan, sebuah wadah online yang menampilkan ciri-ciri realiti tambahan AR turut dilancar. Rumah terbuka RSAF pada 9 dan 10 September depan adalah percuma dan tiada tiket masuk diperlukan. Ia dibuka kepada orang ramai dari 9 pagi hingga 6 petang. Mindef jangkakan sekitar 250,000 orang akan mengunjungi acara sepanjang 2 hari tersebut.